Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 今天我将介绍 pentadsiran berterusan berkaitan dengan persembahan tugasan 1, kod kursus JISC 1082, isu semasa dan cabaran masa hadapan. Kumpulan kami telah bersepakat untuk mempersembahkan tajuk yang keempat, iaitu China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Sebelum kumpulan kami memulakan perbentangan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Tajahau, 我是 Nurhanania Fariha binti Aziz. 大家好，我是 Nur Aliantasha binti Muhammad Rizan。大家好，我是 Sarah Nabiha binti M Nurdin。谢谢。 Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan terlebih dahulu tentang isi kandungan yang ingin dibincangkan dalam persembahan kami pada hari ini. Yang pertama sekali iaitu berkaitan dengan rujukan bahan yang kami gunakan. Seterusnya iaitu pengenalan. Yang ketiga berkaitan dengan strategi yang digunakan China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Seterusnya implikasi ke atas China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Seterusnya pula kami akan membincangkan tentang halangan dan cabaran yang dihadapi China sebagai satu kuasa ekonomi baharu. Dan terakhir sekali kami akan merumuskan segala maklumat yang telah kami bincangkan. Baiklah, berikut merupakan rujukan bahan yang kami gunakan. Kami menggunakan artikel yang bertajuk Kepentingan Pelaburan Langsung Luar Negara dalam Moden China dan Impaknya Terhadap Kuasa Lunak China. Penulis oleh Siti Hasmah Yahya, Siti Daud dan Muhammad Iqbal, Muhammad Huda daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut tertera juga kod QR artikel yang kami sediakan. Baiklah semua, seperti yang anda ketahui, kumpulan kami telah memilih tajuk China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Berikut merupakan peta China yang kita boleh jangkakan bagaimana China mampu menjadi satu negara yang membawa satu kuasa ekonomi yang baharu kepada dunia. Pertama sekali, kami akan mulakan dengan pengenalan. Kebangkitan China sebagai satu kuasa ekonomi kedua terbesar memberi impak kepada pemulihan ekonomi dunia. China menjadi pesaing dan mendahului kemajuan ekonomi Amerika Syarikat dan Eropah menjelang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi China iaitu sebanyak 9.5% dan merupakan antara yang tertinggi di dunia. Seterusnya, sejak tahun 1980-an, ekonomi berkembang pesat dan bertumbuh luar biasa sehingga meningkat sebanyak 10% pada setiap tahun. Menurut IMF, ekonomi China tumbuh sebanyak 14.2% sejak tahun 2007. Dan pada tahun 2006 pula, China menyumbang hampir 40% pertumbuhan kepada global. Baiklah, pada mulanya, China hanya merupakan sebuah negara pertanian dan kemudian dia berkembang menjadi entiti ekonomi yang kedua terbesar di dunia. Kini, China sebagai rakan dagang terbesar kepada 130 buah negara di seluruh dunia. Moto China pada tahun 2030 iaitu membina masyarakat moden, harmoni dan kreatif. Bank Dunia juga meramalkan China bakal menjadi satu negara yang mempunyai ekonomi terbesar pada tahun 2030. Seterusnya, perkembangan ekonomi dijangka bergerak perlahan di China bermula tahun 2026 sehingga 2030. Dan akhir sekali, wawasan 2035 di China iaitu wawasan mereka iaitu dari kota larangan Beijing ke megacity Eurasia. Baiklah, berdasarkan wawasan 2035 dari kota larangan Beijing ke megacity Eurasia, China telah merancang satu pertumbuhan baharu bandar China yang dipromosikan sebagai satu pusat sosioekonomi. Setiap kawasan akan direka bentuk untuk perkembangan domestik. Seterusnya, jika digabungkan semua kawasan yang dirancang, populasi penduduk akan dijangka sebanyak 60 juta iaitu bersamaan dengan kesatuan penduduk jumlah yang berada di Eropah dan kesatuan Soviet. Berikut merupakan beberapa wilayah yang ingin dikembangkan oleh China iaitu di Hebei, Tianjin, Sungai Yangtze dan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada strategi yang digunakan China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Baiklah, seterusnya kita akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai strategi perbaharuan ekonomi China
ke arah satu kuasa besar ekonomi dunia, iaitu dengan adanya reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi ini ialah merupakan perubahan ataupun penambahbaikan yang telah dilakukan oleh seseorang individu ke arah mencapai sistem ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Okay. Reformasi ekonomi ini ia telah dipelopori dan juga diperkenalkan oleh Deng Xiaoping pada Disember 1978. Ia juga telah dikenali sebagai Kaige Kaifang. Reformasi ekonomi ini bertujuan meningkatkan kecekapan dan juga produktiviti dalam sektor ekonomi itu sendiri serta mahu meningkatkan taraf hidup rakyat. Kerana pada pemerintahan yang sebelumnya, China telah mengamalkan dasar tutup pintu. Namun dengan adanya reformasi ekonomi, China telah melakukan perbaharuan daripada mengamalkan dasar tutup pintu kepada dasar keterbukaan, iaitu open door policy, dasar buka pintu dan juga liberalisasi dalam urusan integrasi perdagangan dan juga pelaburan dalam dan juga luar negara, namun masih dalam kawalan yang ketat kerana ingin menjaga sosialisme dan juga nasionalisme masyarakat mereka sendiri. Hasilnya, keluaran dalam negara kuasa China telah mengalami peningkatan yang amat singkat, peningkatan yang amat pantas dan telah menjadikan China sebagai kuasa ekonomi dunia yang kedua terbesar selepas Amerika Syarikat pada tahun 2018 dengan anggaran KDNK berdasarkan kuasa beli sebanyak 14.17 trilion US dollar. Seterusnya, kita sendiri sedia maklum bahawa dunia telah mengalami beberapa krisis kewangan, antaranya ialah krisis kewangan Asia 1997 hingga 1998 dan juga krisis kewangan global pada tahun 2008 yang semuanya telah memusnahkan sistem ekonomi kebanyakan negara, termasuklah rantau Eropah dan juga rantau Asia Tenggara. Namun, keupayaan dan ketahanan China dalam menghadapi krisis kewangan seperti ini telah membuktikan bahawa model pembangunan China ini amat kukuh dan juga telah menjadi alternatif kepada sebuah pembangunan ekonomi yang lebih mampan dan juga politik yang stabil. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada statistik Gross Domestic Product ataupun KDNK China bermula pada tahun 1992 hingga 2018. Anda boleh lihat pada tahun 1982 KDNK China telah mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2008 sehingga 2010 kita boleh lihat mengalami penurunan kerana krisis ekonomi global pada tahun 2008. Tetapi China tidak mengalami kesan yang teruk berbanding dengan negara-negara jiran seperti Malaysia, Indonesia, kerana China telah melakukan ataupun menggunakan model pembangunan ekonominya yang sendiri. Baik, berdasarkan artikel berkenaan krisis ekonomi dunia, kita boleh lihat bahawa negara-negara jiran China seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia memang telah mencapai satu kejayaan yang telah dikenali sebagai keajaiban Asia kerana mereka menggunakan strategi pembangunan daripada Jepun. Namun setelah wujudnya krisis ekonomi global pada tahun 2008, mereka akhirnya telah memberi impak yang sangat teruk kepada negara-negara tersebut. Walau bagaimanapun, China juga berjaya mengatasi krisis yang dihadapi kerana telah menggunakan model pembangunannya yang sendiri. Kesannya, China tidak mendapat kesan yang sangat teruklah akibat krisis seperti mana yang dihadapi oleh negara-negara jiran. Baiklah, selain itu, strategi yang telah digunakan oleh China untuk menjadi kuasa besar ekonomi dunia ialah melalui pelaburan dan juga liberalisasi perdagangan. Seperti yang kita sedia maklum, China telah mengamalkan konsep dasar pintu terbuka yang bersifat lebih longgar. Sistem industri ini yang lebih terbuka bagi memudahkan kemasukan langsung pelabur asing iaitu FDI dan juga meningkatkan pertumbuhan pelaburan langsung luar negara iaitu ODI sebagai langkah bagi merangsang peningkatan ekonomi negara pada masa itu. China juga telah berjaya mengintegrasi dalam ekonomi global melalui pelaburan langsung luar negara, outward direct investments yang seperti mana saya beritahu tadi, ODI sejak tahun 2002. Hasilnya, China telah menjadi negara pelabur dan juga negara pengilang ketiga terbesar dunia selepas Amerika Syarikat dan juga Jepun pada tahun 2015. Sebagai contoh, pelaburan dan perdagangan antarabangsa yang dilakukan oleh Jepun dan juga China.
Ekspor utama Jepun ke China adalah peralatan mekanik dan juga elektronik seperti mesin, kamera digital, produk elektronik seperti motor dan juga bahan kimia. Manakala ekspor China ke Jepun pula terdiri daripada peralatan rumah tangga seperti peti sejuk, kipas, tekstil dan juga telefon. Okay. Hal ini telah mewujudkan hubungan dua hala kerana permintaan dan juga tawaran yang timbul disebabkan tahap perkembangan ekonomi berbeza serta politik yang stabil. Okay. Untuk saya jelaskan lagi, Jepun pada masa itu ialah negara yang maju, manakala China pula negara yang sedang membangun. Namun, kedua buah negara ini saling memerlukan antara satu sama lain, jadi telah mewujudkan hubungan dua hala dan juga telah meningkatkan liberalisasi perdagangan antara kedua buah negara. Seterusnya, China juga telah terlibat dalam Persatuan World Trade Organization WTO yang telah memberikan akses perdagangan kepada China pada masa itu. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi China mengalami peningkatan. Akhir sekali, pelaburan langsung China dengan Jepun juga telah mengalami peningkatan sejak tahun 2003. Baiklah, kita boleh lihat pada Raja 3 dan juga Raja 4 menunjukkan statistik perdagangan antarabangsa dan juga statistik pelaburan langsung antara Jepun dan juga China. Pada Raja 3, kita boleh lihat bermula pada tahun 2000 sehingga 2009, kedua jumlah ekspor dan juga jumlah import mengalami peningkatan. Manakala pada Raja 4, pelaburan langsung ODI, Jepun dan juga China, kedua-duanya mengalami peningkatan dan juga penurunan. Peningkatan tertinggi ialah pada tahun 2006 dan juga penurunan yang berlaku pada tahun 2007 akibat daripada krisis kewangan global pada tahun 2008. Baik, seterusnya kita boleh lihat kedua gambar rajah yang menunjukkan China melakukan memantapkan lagi hubungan diplomasi antara negara-negara serantau dan juga negara-negara jiran seperti Jepun dan juga negara-negara ASEAN pada tahun 2022 sehingga 2023. Hal ini bagi mengukuhkan lagi hubungan multilateral dan juga hubungan diplomasi antara seluruh negara dengan China. Selain itu, antara strategi lain yang digunakan oleh China ialah melalui penduduk dan juga pasaran pengguna. Populasi rakyat China yang melebihi 1.4 bilion orang telah menyebabkan China mempunyai pasaran pengguna yang besar. Lebih jelas lagi, proses urbanisasi dan juga peningkatan pendapatan purata telah mendorong penggunaan domestik negara itu. Sebagai contoh, rakyatnya menggunakan barang-barangan tempatan seperti tekstil, barangan pakaian, telefon yang telah menyokong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara China. Seterusnya, tenaga buruh kerja yang murah dan juga mencukupi juga telah menyebabkan China tidak mempunyai sebarang kerugian, malah mengalami peningkatan ekonomi. Okay, seterusnya, sifat rakyat China yang sentiasa menyokong dan juga menyanjung perubahan teknologi yang dilakukan dan juga pembangunan yang telah dilakukan oleh China telah mendorong kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kedudukan geografi China juga telah menjadi salah satu strategi China ke arah membangunkan sistem ekonomi mereka. Faktor kedudukan negara China yang strategik dan unik telah menyebabkan kelancaran terhadap proses ekspor dan juga pengeluaran serta proses import dengan menggunakan pengangkutan laut. Kita sudah maklum bahawa China berada berdekatan dengan Lautan Hindi, Laut Pasifik dan juga kejiranan dan juga serantau Asia itu terletak berdekatan dengan negara-negara jiran seperti Myanmar, Thailand, Laos, Jepun, Malaysia, Singapura dan juga sebagainya. Ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi China terhadap pengangkutan barang-barang seperti barangan ekspor dan juga import ke dalam negara dan juga keluar negara. Seterusnya, China juga telah mempunyai akses kepada sumber-sumber alam seperti logam, arang batu, minyak dan gas kerana keluasan tanah yang juga padat dan juga luas. Negara China juga telah menjadi laluan perdagangan antarabangsa seperti mana yang saya cakap melalui pengangkutan laut, itu kapal-kapal dan juga pelabuhan yang sedia ada di negara China dan juga di negara-negara luar. Tambahan pula, strategi yang digunakan China untuk meningkatkan sistem ekonomi ialah melalui pembangunan infrastruktur.
China telah melabur secara besar-besaran bagi membangunkan pelbagai infrastruktur yang canggih, moden dan juga berteknologi tinggi. Proses pembinaan ini juga mengambil masa yang singkat kerana wujud tenaga mahir dan juga tenaga buruh yang ramai dan mencukupi serta peralatan dan jentera yang sesuai mengikut bilangan keperluan semasa proses pembinaan. Misalnya, projek-projek seperti rangkaian pengangkutan awam, pelabuhan moden seperti pelabuhan Shanghai dan juga pelabuhan Shenzhen serta pembangunan bandar baharu. Hal ini secara tidak langsung telah meningkatkan taraf hidup rakyat dengan kewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan juga pada masa yang sama telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara China dan juga KDN negara China pada masa itu. Baik, akhir sekali ialah melalui hubungan diplomatik. China telah bergiat aktif dalam menjalinkan kolaborasi dan juga kerjasama dengan negara-negara luar berkenaan projek-projek antarabangsa bertujuan untuk meningkatkan pengaruh ekonomi China ke peringkat global. Contohnya, projek seperti inisiatif jalur dan laluan Belt and Road Initiative BRI yang melibatkan hampir 65 buah negara bagi mencapai hasrat iaitu ke arah kembali hubungan menerusi pembangunan infrastruktur pengangkutan, misalnya jalan raya, kereta api dan juga pelabuhan moden. Hal ini juga boleh menghubungkan antara negara China dengan seluruh rantau Asia, Afrika sehingga ke Eropah. Baik, menerusi program projek inisiatif jalur dan laluan BRI itu tadi, China telah menjalinkan hubungan kolaborasi dengan Malaysia iaitu menerusi projek East Coast Rail Link ECRL di mana China dan juga Malaysia bersetuju membina pengangkutan seperti kereta api bagi tujuan menghubungkan dua pelabuhan utama di Malaysia iaitu Pelabuhan Kuantan dan juga Pelabuhan Kelang. Hal ini bagi meningkatkan ekspor dan juga bekalan global pada masa yang singkat. Akhir sekali, China juga telah terlibat dalam organisasi antarabangsa seperti Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, World Trade Organization iaitu Pertubuhan Perdagangan Dunia dan juga IMF iaitu Tabung Kewangan Global, Tabung Kewangan Antarabangsa. China juga telah mempunyai pengaruh yang amat besar sebagai anggota tetap seperti anggota tetap keselamatan PBB agar dapat memperluas pengaruh dan juga politik negara samping menjadikan imej negara China sebagai salah satu kuasa besar ekonomi dunia pada masa itu. China juga telah mengambil bahagian dalam mempertikaikan ataupun menyelesaikan isu perdagangan antarabangsa dan juga isu-isu berkaitan dengan perubahan iklim. Baik, menerusi gambar rajah yang saya tunjukkan ini, kita boleh lihat beberapa laluan yang telah digunakan dan juga telah dipersetujui oleh China dan juga 65 buah negara menerusi projek Belt and Road Initiative BRI. Ia juga telah melibatkan pelbagai negara sebagai contoh Asia Timur hingga ke Afrika Timur. Projek ini dijangka siap pada tahun 2049 yang telah merangkumi 62% populasi dunia dan juga 40% ekonomi global. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, projek ini ialah untuk menghubungkan China ke seluruh rantau Asia, Afrika dan juga Eropah di samping meningkatkan pengaruh ekonomi China ke arah mata dunia. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan iaitu Sarah Nabihah bagi mengupas dengan lebih lanjut implikasi ke atas China terhadap menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Kemudian kita beralih pula kepada implikasi ke atas China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Implikasi yang pertama yang dihadapi oleh China adalah memperkukuhkan imej negara di samping meningkatkan kuasa ketenteraan. Penulis bagi artikel yang kami pilih ada menyatakan bahawa implikasi kuasa lunak China terhadap pembangunan dasar-dasar negara secara langsung berupaya memperkukuhkan imej negara dan pengaruh China di Asia di samping meningkatkan kepesatan pertumbuhan ekonomi dan kuasa ketenteraan. Pernyataan tersebut dapat kami buktikan dengan beberapa hasil pencarian kami di mana China menyediakan peruntukan sebanyak RM1 trilion kepada ketenteraan berikutan peningkatan ancaman luar yang diterima oleh negara tersebut ekoran daripada perkembangan ekonomi yang semakin meningkat.
Perkara ini berlaku demikian kerana negara-negara berkuasa besar dan negara-negara membangun yang lain berasa ingin tahu akan taktik yang digunakan oleh China dalam meningkatkan ekonomi negara. Dalam pada itu, bajet yang diberi oleh kerajaan kepada negara China bukan sahaja digunakan untuk membeli alatan ketenteraan yang canggih, malahan digunakan untuk merekrut ramai lagi tentera bagi negara China dan memantapkan latihan ketenteraan supaya tentera sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Selain itu, negara berkuasa besar seperti Amerika Syarikat juga sentiasa menjadi pesaing bagi negara China baik dalam bidang ekonomi maupun ketenteraan, membuatkan China sentiasa bersiap siaga dalam kuasa ketenteraan mereka. Berdasarkan akhbar utusan Malaysia pada Januari 2021 menyatakan bahawa China mempunyai bilangan tentera aktif yang tertinggi di dunia, menjadikan China sebagai 3 negara terbaik di dunia dalam kuasa ketenteraan. Selain itu, dalam akhbar Cosmo Mac 2021 pula menyatakan bahawa China mempunyai angkatan tentera laut terbesar di dunia dan memiliki kapal perang sebanyak 360 buah biji. China mempunyai banyak isu persempadanan yang mengaitkan persempadanan air, menyebabkan China memerlukan angkatan tentera laut yang banyak bagi menjaga kawasan perairan negara mereka dicerobohi oleh musuh-musuh. Jika kawasan tersebut dicerobohi, hal ini boleh mendatangkan kerugian ekonomi yang dicapai oleh China. Selain itu, aktiviti pencerobohan boleh menyebabkan maklumat sulit negara boleh dicerobohi oleh musuh. Oleh itu, di sini terbuktilah bahawa perkembangan ekonomi yang dikecapi oleh negara China membuka peluang kepada negara tersebut untuk memperluaskan kuasa ketenteraan mereka bagi menjaga kedaulatan negara daripada dicerobohi oleh pihak musuh. Implikasi yang kedua adalah mempamerkan model pembangunan China yang bertaraf dunia. Dalam artikel yang dipilih ada menyebutkan bahawa kejayaan ekonomi menerusi model pembangunan adalah sumber tarikan yang penting dan China telah berjaya membawa imej tersebut ke peringkat global. China sentiasa menjalankan rancangan 5 tahun pembangunan China dan sejak tahun 1953 lagi sejumlah 13 buah rancangan 5 tahun telah dilaksanakan dan di setiap rancangan 5 tahun tersebut telah menyaksikan pembangunan China yang semakin maju. Rancangan 5 tahun ini bukan sahaja berfokus kepada pembangunan infrastruktur, malahan menitik beratkan kemajuan teknologi kepada masyarakat China. China sentiasa berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang mesra perniagaan untuk syarikat-syarikat asing. Hasilnya, China telah dinobatkan antara 10 negara terpantas memperbaik persekitaran untuk 2 tahun berturut-turut. Dengan tutup tirai 5 tahun yang ke-14 pada hujung tahun 2020, China telah menuju ke arah pembangunan yang berkualiti tinggi. Namun, masalah ketidakseimbangan dan kekurangan pembangunan masih menonjol. Oleh itu, rancangan 5 tahun ke-14 dan wawasan 2035 diwujudkan dengan 3 fokus utama yang baharu. Aspek baharu yang pertama adalah peringkat pembangunan baharu. Bermula pada tahun 2021, China telah memasuki peringkat pembangunan yang baharu untuk membangunkan negara sosialis yang moden secara menyeluruh. Aspek baharu yang kedua adalah konsep pembangunan baharu, di mana China akan terus mengamalkan konsep pembangunan baharu berasaskan inovasi, penyelarasan, kehijauan dan keterbukaan dan juga perkongsian. Penyelarasan adalah ciri asas pembangunan, manakala perkongsian bermaksud hasil pembangunan harus dikongsi oleh semua. Konsep kehijauan menunjukkan China sedang menuju untuk mencapai kelestarian hidup dan mengamalkan
konsep bandar hijau yang tidak mencemarkan alam sekitar. Contohnya, pembangunan mesra eko dan teknologi hijau. China telah menjadi negara yang mempunyai kemampuan terbesar dalam rawatan air kumbahan dan pengurusan sisa di seluruh dunia. Kemudian, keterbukaan pula mengukuhkan komitmen China dengan kerjasama antarabangsa. Aspek baharu yang ketiga adalah corak pembangunan baharu. China akan menubuhkan corak pembangunan baharu dua peredaran, iaitu peredaran ekonomi domestik yang memainkan peranan utama dan peredaran ekonomi antarabangsa yang saling bergantung dan mendorong. Ini bermakna keterbukaan pasaran luar dan dalam negara bagi ekonomi China akan menjadi lebih meluas lagi. China akan terus memanfaatkan kelebihan pasaran domestiknya dan mempromosikan kerjasama antarabangsa untuk mencapai hasil menang-menang antara negara-negara yang terlibat tersebut. Implikasi yang ketiga adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dengan pemberian pelbagai subsidi keperluan asas seperti ada dinyatakan dalam artikel yang dibilik. Peningkatan ekonomi yang dikecapi oleh China menyebabkan kerajaan mampu untuk memberi pelbagai subsidi percuma keperluan asas bagi meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Pernyataan ini boleh dibuktikan lagi dengan berita yang disampaikan oleh Astro Awani pada Januari 2022 yang menunjukkan bahawa seramai 12.6 juta penduduk di bandar dan luar bandar China memperoleh pekerjaan baharu sepanjang tahun 2021. Ini merupakan peningkatan sebanyak 830,000 berbanding tahun 2020. Dengan peningkatan ekonomi China ini mampu membanteras masalah pengangguran dalam kalangan rakyat mereka. Apabila wujud lebih banyak sumber pendapatan ekonomi, maka bilangan usaha manusia yang diperlukan untuk memajukan ekonomi tersebut semakin bertambah. Ini termasuklah daripada pengurus projek sehingga ke kuli-kuli yang akan bertungkus lumus bagi mengusahakan sumber pendapatan ekonomi bagi negara tersebut. Kesan daripada kewujudan sumber ekonomi baharu yang memerlukan lebih banyak tenaga manusia. Data yang diperoleh daripada Sinar Harian pada Disember 2020 menunjukkan bahawa sepanjang 5 tahun yang lepas, sebanyak 55.15 juta manusia dan 832 daerah miskin telah terkeluar daripada belenggu kemiskinan. China akan mencapai detik penting dalam sejarah apabila berjaya membasmi kemiskinan mutlak menjelang tahun 2020. Rakyat China telah menikmati kehidupan yang lebih bahagia. Kemudian, beralih pula kepada keistimewaan yang diperoleh oleh rakyat China kesan daripada pembangunan ekonomi tersebut. Terdapat lebih daripada 1.3 bilion rakyat China iaitu melebihi 95% penduduk yang telah menerima perlindungan insurans perubatan asas. Keistimewaan ini merupakan keperluan yang boleh digunakan sekiranya menghadapi kecemasan maupun kemalangan. Maka, rakyat China tidak perlu risau dengan kadar bil kesihatan yang terlampau tinggi dengan adanya insurans perubatan tersebut. Kemudian, implikasi yang keempat pula adalah model China berjaya mengekalkan pertumbuhan ekonomi dengan kestabilan sistem politik seperti ada yang dinyatakan dalam artikel tersebut. Kecanggihan teknologi, ketenteraan dan banyak senjata nuklear berbanding negara-negara lain tidak cukup untuk menerangkan kekuatan bagi sebuah negara. Definisi kuasa dan kekuatan sesebuah negara juga ditentukan oleh pemimpin kerana persepsi dan tindakan pemimpin juga memberi impak yang besar berbanding kemampuan fizikal sesebuah negara tersebut. Bagaimana ekonomi China dapat membantu dalam memperstabilkan keadaan politik negara yang dapat memberi kesan terhadap perhubungan
antara negara luar. Hal ini dikatakan demikian kerana jika keadaan politik dalam sesebuah negara itu stabil, dapat meyakinkan pelabur untuk melabur di sebuah negara tersebut kerana tiada pembelot dalam negara yang akan menjatuhkan ekonomi negara sendiri untuk memiliki tampuk kepimpinan. Seterusnya, berdasarkan slide sebelumnya yang ada menyatakan bahawa kerajaan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat, perkara tersebut tidak dapat dilakukan sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai keadaan politik yang stabil. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap keputusan yang melibatkan kewangan dan rakyat perlulah mencapai persetujuan majoriti barisan kepimpinan negara kerana takut menjejaskan kewangan negara tersebut. Namun, apabila mempunyai ekonomi yang mantap dan pemimpin yang berupaya untuk mengawal keadaan tersebut, maka rakyat tidak akan berasa gusar dengan kemampuan pemimpin untuk menarajui negara tersebut. Kesan daripada keistimewaan yang diterima oleh rakyat, pemimpin mampu untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengurangkan potensi ketidakpuasan sosial kerana telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta negara tersebut. Oleh itu, di sini terbuktilah bahawa kestabilan sistem politik yang mantap di China telah memuaskan masyarakat negara China dan juga ini terjadi kerana peningkatan ekonomi yang dikecapi oleh negara China. Implikasi yang terakhir adalah memperoleh faedah daripada hubungan baik antara China dengan negara-negara lain. Penyataan yang dinyatakan dalam artikel yang dipilih ada menyebut tentang kemampuan China dalam membuat hubungan baik dengan negara-negara penerima sekaligus membuatkan China mula mendapat kepercayaan daripada mereka. Hubungan baik yang dikecapi boleh meningkatkan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur negara seperti yang dilakukan oleh China dan Indonesia. Contohnya, Indonesia ada memberi pelaburan dalam pembangunan jalan raya dan projek infrastruktur negara China. China juga ada membalas budi baik Indonesia dengan menggalakkan rakyatnya untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini dapat memberi faedah kepada kedua-dua buah negara dari segi ekonomi. China juga terus mempergiatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) sehingga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serantau. Ini terjadi apabila negara tersebut berada di rantau yang sama dan melakukan pelaburan antara negara-negara berdekatan bagi memperoleh pertumbuhan ekonomi yang mantap di bahagian rantau tersebut. Terdapat 15 anggota APEC yang merupakan rakan perdagangan bebas bagi China yang turut menjadi keutamaan negara ini dalam pelaksanaan strategi menaik taraf kawasan perdagangan bebas, peluasan jaringan perdagangan bebas dan pembinaan jaringan kawasan perdagangan bebas yang bermutu tinggi. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, China mempergiatkan pembaharuan dan keterbukaan aktif melibatkan diri dalam kerjasama Asia Pasifik bagi mendorong integrasi ekonomi Asia Pasifik dan menyumbang kepada pelan China demi kemakmuran rantau tersebut. Selain itu, China juga teguh memelihara mekanisme perdagangan pelbagai hala, giat memperkasakan integrasi ekonomi serantau, berusaha memudahkan pelaburan dan perdagangan serantau serta menganjurkan pelbagai inisiatif kerjasama yang dapat membawa limpahan manfaat kepada rakyat serantau tersebut.
Apabila ekonomi tersebut berlaku dalam keadaan rantau yang sama, maka hubungan diplomatik dan juga hubungan ekonomi antara negara-negara dalam rantau tersebut boleh diperkukuhkan lagi, maka tidak akan berlakunya pergaduhan antara negara-negara dalam rantau tersebut dan mereka boleh hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Ini menunjukkan China bergiat aktif dalam mengekalkan hubungan baik antara rantau-rantau yang berdekatan dengan negara China. Baiklah, kita akan beralih kepada perbincangan kita yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan halangan dan cabaran yang dihadapi China sebagai satu kuasa ekonomi baharu dunia. Cabaran yang dihadapi oleh China yang pertama iaitu berkaitan dengan isu keselamatan. Pertumbuhan ekonomi mampu mengugat keselamatan negara China. Faktor keluasan wilayah yang berkembang menyebabkan sukar untuk mengawal secara terancang. Kerana semakin besar wilayah, semakin banyak tenaga yang diperlukan untuk mengawal keselamatan sebuah wilayah tersebut. Seterusnya, penekanan keselamatan merangkumi keadaan luar negara dan domestik, keselamatan dalam negara dan awam, keselamatan tradisional dan bukan tradisional, serta isu pembangunan dan keselamatan pribadi dan bersama. Pihak negara China juga perlu menjaga keselamatan bukan sahaja di dalam negara mereka, tapi di sekeliling negara ataupun negara yang mereka bersatu untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam membentuk ekonomi yang lebih stabil. Seterusnya, China juga tidak pernah meneruskan sebarang agenda untuk kepentingan negara lain kerana ia boleh menyebabkan berlakunya segala perkara yang tidak diingini. Baiklah, halangan dan cabaran yang dihadapi oleh China seterusnya ialah untuk menangani perbezaan dalam proses perundingan. Seperti yang kita tahu, pelbagai kaedah yang dilaksanakan oleh China seperti yang diterangkan oleh Alia sebentar tadi untuk mencapai ekonomi yang terus berkembang pesat, antaranya adalah untuk menangani perbezaan dalam proses perundingan antara negara-negara lain. China berusaha untuk menyelesaikan pelbagai masalah dengan baik supaya pelbagai pihak mendapat kepentingan masing-masing bersama. Seterusnya, contohnya dengan mengadakan rundingan yang dipersetujui bersama. Akhir sekali, dapat menyelesaikan pertikaian dengan kejujuran dan kesabaran dengan negara lain. Jika satu sifat kejujuran dan kesabaran yang diaplikasikan dalam mana-mana rundingan, ia boleh menyebabkan perkembangan yang baik dan terus hubungan yang dijalankan akan terus kekal dan baik antara sesebuah negara dan sesebuah negara yang lain. Baiklah, cabaran yang ketiga yang dihadapi oleh China iaitu berkaitan dengan persaingan teknologi. Seperti yang kita tahu, China merupakan satu negara yang mempunyai sistem ataupun teknologi yang semakin berkembang. Namun, China juga mempunyai persaing yang terkuat iaitu di Eropah seperti negara Amerika Syarikat. China merupakan persaingan teknologi kepada China merupakan satu persaingan dalam bidang yang sangat kritikal. Walaupun China mempunyai berbagai kemajuan inovasi teknologi, namun masih menghadapi persaingan dengan Amerika Syarikat yang mempunyai teknologi yang lebih berkembang pesat. Contohnya, jenama telefon Huawei daripada China yang diboikot oleh Amerika Syarikat kerana Amerika Syarikat menganggap telefon Huawei itu merupakan satu alat untuk mengintip semua gejala yang berlaku dalam negara Amerika Syarikat. Seperti contohnya ada dalam sebuah keratan berita oleh Astro Awani pada 14 Jun 2019 yang menunjukkan perang teknologi Amerika Syarikat dan China. Seterusnya, antara cabaran yang dihadapi oleh China yang keempat iaitu berkaitan dengan ketegangan perdagangan. Ini adalah kerana China merupakan satu wilayah yang besar dan Amerika Syarikat juga merupakan satu wilayah yang besar dan kedua-duanya mempunyai sistem perdagangan yang sangat baik. Hubungan yang tidak baik antara China dan Amerika Syarikat menjejaskan faktor perdagangan kepada China. Contohnya berkaitan dengan isu hak intelek, akses pasaran dan subsidi industri. Contohnya pada Keratan Akhbar Berita Harian pada 26 Mei 2020 menunjukkan bahawa perang dagang Amerika Syarikat dan China mula tercetus semula. Hubungan Amerika Syarikat bertambah teruk beberapa bulan lalu sebahagian susulan Amerika Syarikat menjadi salah satu negara yang terjejas teruk oleh pandemik COVID-19
kedua-dua ekonomi besar negara itu bertelanggah dalam pelbagai isu daripada pelbagai perdagangan sehingga Taiwan. Itu menunjukkan bahawa perlulah ada hubungan perdagangan yang baik untuk menjana lebih banyak ekonomi yang baik. Baiklah, cabaran yang terakhir yang dihadapi oleh China sebagai satu kuasa ekonomi bahari dunia adalah China mempunyai tanggungjawab di peringkat global. Kerana masyarakat antarabangsa mula meletakkan harapan yang tinggi, maka China haruslah lebih sentiasa berusaha gigih dan menunjukkan contoh yang baik untuk kerana China telah menjadi satu kebanggaan oleh negara-negara lain. Seterusnya, cabaran yang didesak oleh negara membangun yang inginkan pembangunan ke atas negara mereka. Kerana pelbagai strategi yang dirancang oleh China juga memberikan kebaikan kepada negara-negara lain seperti yang dibentangkan oleh Alias sebentar tadi. Akhir sekali, Amerika Syarikat juga mengharapkan untuk memikul tanggungjawab bersama China. Maka dapat menunjukkan bahawa China sangatlah ditekankan dengan pelbagai cabaran kerana China mahu menjadi satu kuasa ekonomi baharu di dunia. Akhir sekali, rumusan yang kami boleh buat berdasarkan tajuk yang telah dipilih ini adalah kepelbagaian strategi ekonomi China selepas tahun 1978 telah menjadikan satu mekanisme penting dalam usaha memacu pembangunan model ekonomi China yang bertaraf dunia. Perubahan dasar ke arah keterbukaan dan melibatkan pendekatan yang lebih pragmatik dalam usaha liberalisasi telah membuktikan bahawa China berjaya bangkit untuk menjadi kuasa hegemoni dunia. Perkara ini telah memberi kesan positif terhadap imej negara sekaligus mengukuhkan kuasa ketenteraan dan keamanan sosial negara China. Dalam pada itu, politik yang stabil mendorong ke arah peningkatan taraf hidup rakyat walaupun berlaku pertambahan populasi penduduk. Namun begitu, China juga ada menghadapi cabaran-cabaran dalam isu-isu seperti keselamatan dan keamanan kerana telah menjadi tumpuan ekonomi global. China juga perlu bijak dalam menyusun strategi dan kata sepakat dalam mendepani pelbagai perbezaan dalam kebanyakan proses rundingan agar dapat mengekalkan hubungan diplomasi antara negara-negara luar. Berikut merupakan rujukan-rujukan yang kami gunakan bagi menjayakan pembentangan ini. Sekian itu sahaja daripada kami. Zaijian!